Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Harap jelas lah kot no suara. Okey, jadi selepas beberapa hari saya tak buat live, saya tak post apa-apa dekat page. Saya sibuk sikit dengan nak siapkan beberapa buah buku ada 5 tajuk lah saya tengah duk siap. Lepas tu siap dengan jurnal, artikel lah apa semua. Jadi tak ada lah nak tengok sangat ke page ni kan. Okey, apa-apa pun apa semoga sihat lah hendaknya semua. Harap-harapnya ada cucuk dus dah ambil vaksin. Siapa-siapa yang belum ambil vaksin tu bawa-bawa bersabar lah, insyaAllah masa tu akan tiba. Okey, jadi malam ni saya nak kongsi satu tajuk lah yang mungkin hampa, saya rasa ramai dah tahu kan. Saya punya, sebab sebelum ni saya dah biasa live pasal Kampung Baru. Cuma saya tak berkongsi secara banyak lah. Saya pun tak boleh cerita banyak-banyak kan, sebab kita nak buat research ni bukan satu benda mudah kan. Ambil masa 2 tahun, lepas tu nak kena baca beratus-ratus file, beratus-ratus buku untuk dapatkan satu sudut pandang yang berbeza. Jadi bila saya duduk live tu kadang-kadang seriau juga kan. Macam saya kata, saya takut kena plagiat lah apalah. Dan saya jarang menulis ni sebab tak mau kena plagiat lah. Okey, jadi saya lebih pada banyak nak buat live lah sekarang ni. Cuma saya sekarang ni saya sibuk lah, sibuk dengan beberapa buah buku lah. Antara buku yang saya buat tu, kalau Kedah tu tak siap-siap lagi, saya all out sekarang ni. Lepas tu saya duk siapkan, tengah baru nak mula sikit-sikit pasal syair Jun Salang. Lepas tu banyak lah buku, saya pun tak ingat dah buku. Okey, jadi malam ni kita nak cerita pasal Kampung Baru. Isu dah lepas pasal Raub. Jadi bila dah keadaan dah reda, dah tenang semua, baru syok kita nak sembang lah. Saya suka ambil jalan benda dah basi. Ni saya punya style lah. Saya tak suka benda panas Saya bukan nak famous, saya bukan influencer, saya bukan nak kejar rating apa. Saya bukan macam tu. Jadi saya lebih gemar membincangkan satu perkara tu bila semua orang dah tak ambil pot dah. Sebenarnya itulah sejarah. Sejarah ni hang tak ambil tahu. Benda yang hang tak mau ambil tahu pun tak sejarah, tapi mampu dengan sejarah kan, kita tak mau ambil tahu. Tapi bila benda tu jadi, semua orang pakai galut. Masa tu banyaklah palantau apa pakai sembang semua macam ni kan. Okey, jadi semalam semua sambil-sambil saya tu baca balik file-file apa semua. Saya sembang dengan kawan saya lah pasal isu Kampung Baru. Saya ni insyaAllah akan sambung master, dah daftar. Jadi Kampung Baru ni adalah tesis master saya lah. Sebab saya duduk di Pahang kan, jadi benda dah ada depan mata, buat je lah kan. Nak cukupkan syarat kan, untuk dapatkan master kan. Jadi banyaklah perbincangan yang dibuat dalam isu Kampung Baru ni. Sebenarnya sebelum-sebelum ni pun kalau hampa biasa tengok video saya pasal dengan Cina tu, dia lebih kurang saja cerita dia. Cuma apa yang menarik dalam persoalan Kampung Baru ni, bila kami duduk sembang 2 orang ni, saya dengan kawan saya Kasturi tu, ialah dia tanya saya ni, saya taklah pandai, saya memang tak pandai pun kan. Bila dia kata okey, saya ada persoalan, bila hang nak buat research ni, lecturer saya duk tanya, okey, apa isu yang hang nak kaji sebenarnya dalam isu Kampung Baru. Saya pun duk serabut, isu mendatang apa isu ni kan. Saya tak tahulah macam mana isu ni sebab saya biasa menulis straightforward. Okay, saya jenis menulis secara umum. Saya bukan jenis nak fikir benda tu deep down, under, dalam-dalam apa semua kan. Tapi bila orang lain baca, dia kata inilah isu-isu dia. Saya tak tahu apa benda isu tu. Saya just menulis, saya rasa okey, aku marah kat Cina, jadi aku nak tulis pasal Cina. Jadi saya pun tulis apa. Saya tak ada isu yang nak dikaji apa semua. Dari kecil tu. Okey. Jadi jadi dalam saya menulis tu,
baru saya faham bila saya dah bersembang kawan saya kan, bila kita dah masuk ke dalam bidang akademik, baru kita faham okey, buku dia ada standard dia macam ni, kajian akademik macam ni, tesis macam ni. Dia ada banyak, dia ada perbezaan lah. Problem statement, itulah benda-benda macam tu lah. Apa benda ni kan. Jadi benda-benda macam ni yang saya duk serabut. Jadi serabut menu apa semua. Padahal benda tu dah tulis bila saya bagi kat kawan saya. Baca saya punya tesis lama dulu, dia kata ni semua ni problem statement, dia kata. Hang dah tulis dah, cuma hang tak tahu nak define dia macam mana, dan tak tahu macam mana untuk mendalamkan benda tu. Bila dia dah tahu barulah kita faham. Dia pun kata macam mana, habis cerdik sangat kan. Okey. Jadi buku Sekerat Tok Muda mampu fikir dia lah, korang tulis juga. Okey. Jadi dalam kita nak menulis, dalam menulis, saya cerita saya pasal duk pandai dengan isu buku Sekerat ni kan. Okey. Di Kedah ni kita kena faham persejarahan Malaysia ni dia sangat terkepung dalam sudut pandang British. Kita ni duduk tengok daripada sudut pandang British. Kita tak ada pendirian stand kita sendiri sebagai seorang Melayu. Nama kena faham dan kena jelas benda ni. Tidak ada satu cabaran yang mencabar penulisan-penulisan Barat dan orang Cina. Apa kena faham benda ni? Apa tengok semua buku sejarah orang Melayu. Orang Melayu yang tulis dia berkisahkan kepada Melaka. Ni benda basic lah. Apa mana hala cerita pun dia akan ceritakan Melaka. Yang kedua pasal Islamisasi, proses masuk Islam lah apa semua lah. Dan ketiga banyak bertumpu kepada politik. Politik ni biasa UMNO, PAS ataupun kaum muda. 3 perkara, boleh kata 5 perkara ni adalah perkara yang berlegar dalam masyarakat Melayu. Duk main pusing kot tu lah. Apa itu Malay Union lah. Okay, Malay Union, reaksi orang Melayu lagu ni, reaksi UMNO macam ni, reaksi orang-orang Islam terhadap perkembangan Kristian di Malaysia, kejatuhan Melaka. Jadi sejarah kita ni duduk dalam satu tempurung yang sama. Sedangkan kita duk bercerita kepada masyarakat bukan Melayu. Kita ada tamadun yang besar, kita ada sejarah yang panjang. Kita ada jati diri kita sendirilah. More to say like that lah. Kita ada semua-semua tu. Tetapi bila kita melihat, tak tahulah hampa tengok atau tak, tapi bila hampa melihat kepada penulisan-penulisan sejarah, dia duduk dalam ruang tu saja. Dia tak pijau. Dia tak ada satu cabaran hang cabang. Okey, contohnya hang mencabar penulisan ataupun pemikiran Cina, MCA sebagai contohnya. Hang mencabar DAP. Okey, kajian hang, problem statement hang ataupun isu yang nak dibawa ialah sejauh mana kewujudan DAP memberi kesan kepada orang Melayu. Mana ada abang kat Malaysia? Tak ada orang buat kajian pun macam ni. Okey, kita ambil contoh yang Cina sawit tu, apa nama dah? Alah, menteri tu. Teresa Kok. Teresa Kok, dia punya tesis PhD dia adalah seingat-ingat saya dia kaji pasal UMNO. Polisi UMNO terhadap perkembangan lebih kurang lah, tapi polisi UMNO terhadap masyarakat Cina. Teresa Kok DAP tu. Depa kaji pasal kita. Tapi kita ni tak kaji pasal mereka. Apa faham tak maksud saya? Dan di Malaysia ni satu lagi setakat yang saya tahu, kita ada Dr. Azharuddin Makdali yang mengkaji pasal India. Kita tak ada orang yang mengkaji pasal Cina. Jadi macam mana kita nak berinteraksi dengan mereka? Macam mana kita nak express diri kita daripada sudut akademik tentang mereka? Tentang ketidakpuasan hati kita terhadap apa yang mereka buat. Ni yang kita kena jelas. Okey. Cerita balik pasal buku Sekerat ni, berkait dengan apa yang saya kata penulisan tadi ni. Persejarahan Malaysia ni, kita sebut macam Melaka, hang nak kaji satu cerita sejarah negeri lain, hang kena bergantung kepada rekod-rekod. Tapi bila hang tengok kepada sumber-sumber yang mengkaji tentang Melaka, dia mana ada rekod? Maksud saya primer record tu mana ada? Semua dah diolah menjadi sekunder. Semua oriental. Siapa yang boleh baca Portugis? Corteso yang menulis tentang kedatangan Portugis ke Melaka pun sekunder.
Barbosa pun daripada Subur Sekunda. Siapa yang boleh baca Portugis? Yang boleh tengok rekod tu secara official, secara primer? Tak ada kat Malaysia ni. Jadi dalam menafsirkan istilah buku scrap ke, buku second apa ke, kena tengok daripada sudut bahan tu sendiri. Okey, kemudian yang kedua ialah bila kita tulis pasal, contohnya bagi saya lah, kita nak menarik minat masyarakat, tetapi kita nak menjaga eksklusifnya sejarah tu, kita masih lagi kekal dalam metodologi sejarah. Kita bukan tulis takrifan sejarah yang baru, kita bagi pandangan yang baru. Contohnya macam kita kata Negeri Sembilan tu Johor yang punya. Contoh cerita, memang wujud pun benda tu, tapi kita menggembar-gemburkan cerita masa Johor ni terlalu meromantiskan sejarah Johor dengan Negeri Sembilan tu terlampau besar. Tapi bila kita tengok rekod, tak ada. Bila kita tengok buku-buku pun tak ada. Ini pun masalah. Jadi kita kena kekalkan benda tu, kajian-kajian tu, tetapi dalam masa yang sama kita nak supaya masyarakat faham tentang kepentingan sejarah dan kenapa sejarah tu kena tulis. Contoh saya tulis pasal buku Perang Kedah Siam bila Tengku Pegang duk kata tadi ni, buku scrap tu. Okey, contoh Perang Kedah Siam ni sebelum saya nak masuk topik Okey, contoh Perang Kedah Siam ni tak pernah ditulis oleh siapa-siapa pun. Tesis ada, kajian ilmiah ada, tapi buku tak ada. Jadi saya masa tu bukanlah orang yang ada degree master PhD. Hang nak tunggu orang master PhD ni sampai bila? Siapa yang nak buat? Tak ada orang buat. Siapa yang nak angkat sejarah Negeri Kedah? Harap dah ada dulu ada Pak Wan. Pak Wan dah tak ada sekarang. Siapa yang nak angkat sejarah negeri kita? Bukanlah saya nak kata saya simple apa tak. Tetapi siapa yang nak angkat? Hampa amai habang kat saya. Siapa orang PhD dan master yang nak angkat sejarah negeri Melayu? Sedangkan kita duduk terperangkap dalam Melaka, dalam UMNO, Melayu Union, kaum muda, Islamisasi. Kita terperangkap dalam tu. Jadi kita kena keluar daripada benda tu dan kita kena tulis satu benda yang walaupun tak disukai. Saya pun bertulis buku tu ada agaklah lecturer tak suka. Dia kata kat saya, apa hang apa pun tak ada, master PhD pun tak ada, pandai nak tulis buku. Tapi saya tanya ke dia, lah doktor nak tulis ke? Doktor nak tulis lah. Saya tak ada masalah. Yang penting ialah matlamat kita mengangkat sejarah negeri kita. Jangan terlalu fokus pada Melaka. Orang Kedah, hang tulislah saya Kedah. Hang pun orang Pulau Pinang, hang tulislah pasal Pulau Pinang. Hang nak tumpu saya Melaka macam mana? Awak dah tak ada benda lain dah dekat dunia ni. Itulah lebih kurang lah cerita dia. Jadi dalam persoalan cerita Kampung Baru ni, sebelum ni saya tulis buku Tanah Baru Naga Selatan. Okey. Saya ingat dulu ada satu prof, satu doktor dekat UKM, Dr. Samsul, tak ingat dah Samsul apa nama dia. Dia tulis bahasa Cina, Tamadun Cina. Okey, tapi saya dah baca lah buku dia, Tamadun Cina ni apa semua. Tak marah. Orang kaya amal saya ni. Tak marah. Okey, saya Tamadun Cina dia tulis Dr. Samsul apa saya tak ingat dah dekat UKM dulu ni. Okey, tapi setakat itu saja. Pandangan seorang Melayu terhadap Cina. Dia pun nak macam Cina lah Dr. Samsul ni pun. Kalau hampa tengok dia macam Cina sebiji. Tak tahu, tak sangka kata dia Melayu kan. Okey, lepas tu habis. Untuk hampa faham macam mana situasi politik tanah Melayu pada tahun 30-an, 40-an, 50-an, hampa takkan jumpa satu buku yang ditulis oleh orang Melayu. Kita bercerita tentang perlembagaan, kita cerita tentang hak istimewa, kita bercerita tentang ketidakpuasan hati kita terhadap komunis. Kita cerita pasal kita tak puas hati terhadap kerakyatan yang diberikan kepada apa ni? Kepada baca ni tu lupa. Kita tak puas hati dengan macam-macam perkara. Kita tak puas hati dengan apa yang berlaku kat atas kita. Tetapi tidak ada ahli-ahli sejarah yang menceritakan dengan jelas apakah tuntutan orang Melayu ataupun apakah reaksi orang Melayu terhadap satu isu. Biasanya tak tahulah, setakat lah saya duk baca buku Prof. Ramlah Adam lah, Datuk Jaafar dan sebagainya. Setakat pengetahuan saya lah. Lepas tu adalah buku Melayu Union apa semua tu yang saya baca lah. Tapi saya
hendak memahami situasi politik zaman komunis ke apa semua, saya kena bergantung buku-buku daripada pandangan orang putih, daripada pandangan Cina. Contoh, banyak buku yang Cina tulis pasal tahun 30-an dan 40-an. Sebab zaman ni adalah zaman kemuncak ataupun zaman macam mana mereka mendapat kerakyatan. Mereka diterima sebagai penduduk di tanah Melayu. Ini sudut pandang mereka. Okey, dalam isu kampung baru, kalau kita tengok, dia berkait dengan banyak perkara. Sebenarnya, bila hampa tengok kampung baru, kampung ni adalah yang pertama sekali adalah isu tanah, pemilikan tanah. Yang kedua daripada sudut ekonomi, yang ketiga daripada sudut sosial, yang keempat daripada sudut keselamatan, yang kelima adalah sudut politik. Tetapi dalam isu kampung baru ni, dia sangat berkaitan dengan isu politik. Jadi apa stand orang Melayu, terutama yang diwakili UMNO pada ketika itu, melihat kepada konteks kampung baru dan kerakyatan? Benda ni yang tak ada orang tulis. Saya duduk tunggu ahli sejarah tulis. Saya duduk tunggu. Okey, buku Tanah Baru Negara Selatan 2015 lah 2021. 6 tahun. 6 tahun dah buku tu keluar. Dalam tempoh 6 tahun tu, ada orang Melayu yang tulis bahasa Cina. Hampa abang kat saya, kod saya terlepas pandang. Ada buku yang baru-baru keluar selama tempoh 6 tahun ni, orang Melayu yang tulis bahasa Cina. Setakat saya tahu tak ada. Mana kata dalam tempoh Tanah Baru Negara Selatan tu keluar. Saya bukan nak cerita sangat buku saya tu, tapi saya nak bagi tahu kat hampa, dalam tempoh 6 tahun ni, siapa yang tulis bahasa Cina? Orang Melayu kita. Apa pandangan kita terhadap orang Melayu? Apa pandangan kita terhadap Cina? Tak ada. Jadi bila kita contohnya, saya baca buku Duit Kerakyatan, saya punya lecturer Dr. Lu Chu Chin, dia contoh pasal sudut kerakyatan. Memang dia daripada sudut akademik, tetapi banyak perkara yang menekankan kelebihan-kelebihan yang akhirnya dimenangi oleh kaum Cina. Apa stand orang Melayu? Saya ada pernah sebut dah pasal isu, saya pernah sebut buku The History of MCA, Henbek Kun. Buku tu dah cerita semua, tetapi masih lagi daripada sudut pandang seorang Cina, pasal dia Cina. Dia kata tindakan-tindakan yang dibuat oleh orang Cina pada ketika itu, iaitu memohon kerakyatan ataupun meminta kerakyatan menjadi warga negara di tanah Melayu, adalah sah. Dia juga menulis dalam perbincangan CLC, orang-orang UMNO membantah. Tetapi sejauh mana reaksi orang Melayu di peringkat kampung ni? Mana ada kajian orang buat? Problem statement dia. Ni kata problem statement. Kita pun dah cerdik sikit kan, bila dah sembang kawan lecturer ni. Baru saya faham semalam saya sembang dia kan. Masalah dia ialah, apa pandangan kita bila isu kerakyatan ni naik? Tak ada siapa kaji. Dia hanya berlegar dalam situasi UMNO. Semua orang duk tengok UMNO, keputusan-keputusan yang dibuat oleh UMNO. Ni orang kampung jadi apa? Sama juga kalau kita ambil isu sekarang. Okey, sebarang keputusan dulu macam sekarang ni kita boleh tengok dah reaksi sebab kita ada media sosial. Kita boleh buat kajian menerusi media sosial. Kita tak payah dah cari data jauh-jauh apa semua. Kita tak payah dah nak prime record. Just kita tengok dalam setahun tu, buka balik reaksi orang Melayu terhadap COVID-19 contoh. Reaksi orang Melayu terhadap YMDB sebagai contoh. Reaksi orang Melayu terhadap UEC. Kita boleh tengok. Tapi dulu, apa reaksi orang Melayu terhadap isu kerakyatan yang diberikan kepada bukan Melayu? Tak ada kajian dibuat. Sama juga dengan isu kampung baru. Takkanlah orang Melayu, okey, masa tu British buat propaganda, kata kampung baru perlu dibuat untuk mengekang kemarahan komunis, mengambil ahli-ahli komunis yang baru. Jadi kampung baru ni untuk kepung semua Cina-Cina ni duduk di satu tempat. Apa reaksi orang kampung? Takkan orang kampung, oh ni Cina semua, mereka duduk kampung. Tak apalah, mereka duduk lah mereka. Polis kita ada, tentera kita ada. Takkanlah tak ada pembangkang masa tu. Pembangkang ni bukan kata tunggu parti politik. Kita sendiri pun bangkang. Polisi-polisi dan dasar-dasar yang dibuat kerajaan. Bukan takat hari ni. Dulu-dulu kala pun tak ada. Tok nenek kita pun sama. Cuma kenapa benda-benda ni tak ada? Rekod tak ada, apa tahu tak?
Dah lah rekod tak ada. Bukan, saya tak kata rekod tu tak ada terus. Mesti ada. Tapi siapa yang nak pergi korek? Siapa yang nak pergi baca dan nak pergi hurai benda-benda macam ni? Jadi isu kampung baru ni, bila naiknya isu raut, semua orang duk buat cerita lah pasal raut lah, nak halau Cina lah, apa semua. Saya pun ada komen jugalah macam orang duk tag saya. Mak Api kot, Mak Api ada tag saya. Macam isu raut. Bila kita bila keluar satu buku, apa saya tak ingat buku tu, celuring apa, dia kata raut tu kawasan Komini, ada kampung baru. Ada kampung baru. Tetapi selama wujudnya kampung baru, siapa yang pergi buat kajian pasal kampung-kampung baru di seluruh tanah Melayu? Daripada orang Melayu sendiri. Mana ada bang? Tak ada siapa pun yang kaji. Semua orang buat tak tahu lah. Orang Melayu ni, termasuklah saya sendiri, kita ni ambil sikap mudah sambil lewa. Tak apalah, nak duduk-duduk lah macam pasal lah. Bila jadi isu, semua pakat pergi serbu. Komen, pom-pom-pom, tumbuk-tumbuk lebih kurang, terbalik. Biji je cerita tamen. Padahal kawan tu duduk situ 20 tahun lah. Isu tanah. Saya sembang kawan saya ni, kalau buka ni memang lingkup. Parti politik lingkup, pemerintah pun lingkup. Ini bahaya dia. Kesan daripada apa kajian-kajian akademik yang dibuat. Tapi kalau tak buat macam ni, orang-orang yang berkuasa dia rasa selesa. Pasal dia senang nak mengawal masyarakat. Tapi bila kita mengkaji sejarah, kita membentangkan data-data, baru kita jelas, benda ni jadi macam ni. Okey, dalam isu kampung baru, sebelum ni saya dah cerita dah. Saya cerita kemudahan apa yang mereka dapat. Saya dah cerita apa kelebihan-kelebihan yang mereka dapat. Tapi yang orang kita terlepas pandang, yang saya sendiri pun terlepas pandang, ialah sikap pemerintah pada ketika itu, sikap sultan pada ketika itu dalam memberi tanah-tanah, sikap pemimpin-pemimpin UMNO pada ketika itu yang merasakan bahawa orang putih kata apa semua kena ikut. Nak abang bagi kat hangpa, masa wujud kampung baru, UMNO satu benda pun tak bantah. Satu pun dia tak bantah. Apa yang dia cerita ialah dia percaya kepada apa yang dikatakan oleh British. Kepentingan kampung baru adalah untuk mengawal orang Cina ni daripada menyertai komunis. Bila benda tu selalu disebut oleh orang putih, akhirnya Tan Chelok kata, Tan Chelok pakai balik ayat tu. Hang tak mau bagi kerakyatan, Cina-Cina ni masuk hutan jadi komunis. Hang tak mau bagi kerakyatan, Cina-Cina ni akan hang tak mau bagi kampung baru, Cina-Cina ni akan masuk komunis. Hang tak mau bagi pendidikan kepada anak-anak Cina, Cina-Cina ni akan belajar komunis, ideologi sosialis. Jadi apa reaksi orang Melayu pada ketika tu? Kita menyerah diri kita bulat-bulat kepada British. Tak ada bangkangan langsung. Datuk On cuba bunyi. Datuk On masuk dalam syarat CLC. Berpuluh-puluh kali masuk. Tapi masa tu dia nak cerita ke orang semua tak tahu apa. Orang Melayu masa tu tak tahu apa yang berlaku. Apa jadi kat negara ni. Tapi Datuk On dia hin-hin. Dia bagi hin dah. Cuma dia kata bila dia sendiri nak buat IMP, sebelum IMP tu dia dah bincang dah dalam syarat UMNO. Dia kata kita nak buka UMNO ni untuk orang Melayu, untuk orang bukan Melayu. Masa tu orang Melayu semua bangun marah. Nampak benda tu. Pemikiran orang Melayu pada ketika itu hanyalah untuk menyelamatkan Melayu tu saja, tanpa mempedulikan benda-benda yang lain. Macam lah ni isu politik.
kita duk sayang dengan parti-parti politik Melayu. Tapi adakah mereka ni fikir pasal kita? Kita dipecah perintah ni. Sejak keluar daripada orang putih ni, kita dah dipecah perintah. Cuma hampa tak perasan. Kita, ramai orang tak perasan. Kita ni dipecah perintah. Dengan cara politik, dengan cara sosial, dengan cara ekonomi. Strata-strata tu, kita dipecah-pecahkan. Pembahagian-pembahagian kawasan. Duduk kampung, duduk bandar. Saya duduk sebut dah selama hari ni. Bila sekolah Cina naik dalam isu pendidikan, bila naiknya UEC ni asal dia sekolah Cina sebelum zaman Perang Dunia Kedua, tahun 30-an. Cina ni mereka kumpul duit, mereka buka sekolah sendiri, sekolah malam. Mereka panggil cikgu-cikgu di negara Cina, mereka upah, mereka bayar untuk ajar anak-anak mereka kebudayaan dan tulisan Cina. Jadi pokok Cina ni kata, kenapa nak hapuskan sekolah Cina? Kenapa nak hapuskan pendidikan Cina? Sedangkan kami orang Cina, budaya kami budaya Cina. Jadi British nak kata apa? British masa tu polisi dia ialah dia dia bukanlah kata racist, dia lebih kepada macam tak apalah nak buat benda tu, jangan menyusah aku sudah. Polisi British masa tu macam tu. Tapi apa reaksi orang Melayu? Orang Melayu kata tak apa, nak mengaji. Nak buka sekolah, buka sekolah. Hang Cina, duduk cakap hang. Aku Melayu, aku duduk cakap Melayu. Jadi persoalan dia ialah, betul ke dasar pecah perintah yang dibuat oleh British tu berjaya? Betul ke dasar pecah perintah tu memang dibawa oleh British? Sedangkan sikap orang Melayu sendiri pun masa tu memang tak nak campur dengan Cina. Macam kita hari ni lah. Kita tak mau campur dengan Cina. Kita nak pergi sekolah Cina. Kita nak suruh dia main sekolah Melayu. Kita nak melayukan Cina tu. Tak salah sebab kita memang majoriti. Tetapi daripada segi persaingan pendidikan, daripada segi persaingan fasiliti dan sebagainya, adakah kita sama dengan pokok Cina ni? Jadi kalau hampa tengok, kita tengok mudah je. Mereka ada persatuan PABG, mereka boleh kutip duit berjuta. Orang Melayu boleh kutip duit PABG. Itu kata sikap. Jadi UEC ni naik berpuluh-puluh tahun. Daripada tahun 30 sampai tahun 56. Tahun 56 bila kat nak merdeka, muncul reaksi British. Tak boleh kata punca ni salah British, semua tak. Sikap orang Melayu tu, okey. British sebelum dia belah daripada tanah Melayu, dia kata kat Tunku Abdul Rahman, dia kata selepas 10 tahun, apa boleh baca Suruhanjaya Pendidikan. Dia kata selepas 10 tahun daripada tarikh kemerdekaan, semua sekolah bukan Melayu mestilah dihapuskan. Sekolah Inggeris hapus, sekolah Cina apa semua hapus. UEC apa bala ni semua hapus. Sekolah di ladang-ladang India, ladang-ladang getah yang dengan India duk ngaji ni semua kena hapus. Tapi apa yang pemimpin UMNO buat pada ketika tu? Tan Celok kawan baik dengan Tunku Abdul Rahman, menang pilihan raya bandaran. Yang law ni duk kecoh nak buat pilihan raya bandaran ni, nanti saya cerita bahaya dia pilihan raya bandaran. Bila buat macam tu, okey, Tan Celok pergi jumpa. Tan Celok jumpa Tunku Abdul Rahman. Mudah saja. Dia kata law ni ada berapa sekolah Melayu yang hang nak buat, Tunku? Tunku pun kira fikir ramai, kita nak buat banyak ni. Okey, berapa duit nak buat? Dia pun kira-kira, dia kata tak ada. Dah lah lebih kurang banyak ni. Okey, lah ambil 2 juta. MCA bagi 2 juta kepada Tunku Abdul Rahman. Sebahagiannya untuk kempen politik tahun 56. Sebahagian lagi untuk bina sekolah. Saya cerita lama dah, saya cerita benda-benda ni. Lah ni baru orang nak betul ke politik kita ada hidden hand apa siapa Azmin Ali tak boleh tutup kilang.
Bang, lama dah orang kena beli kot. Benda ni saya cerita lama dah. Tapi bila saya cerita, semua orang buat tak. Bila dah jadi isu, semua buat jadi palatau. Lama dah kena beli bab ni. Mereka memang jadi funder. Semua parti politik Melayu, mereka funder. Hang tak boleh buat apa. Sebab tu saya duduk cakap baru-baru ni, saya dah middle life saya kata orang Melayu kena kaya, baru kita boleh beli orang politik. Albert putih kemudian buat Malaysia dari ni apa tu? Master Albert. Oh, saya tak sure. Jadi buat sekolah. Buat sekolah, tubuhlah sekolah jenis kebangsaan Cina. British marah. British kata, ni tunggu. Pasal apa hang buat sekolah ni? Sedangkan hang dah setuju dengan kami, British, untuk hapuskan sekolah-sekolah bukan Melayu. Tu ramai senyum lah. Dia memang bersyang tu. The happiest man in the world. Dah merdeka, memperhang lah. Kami dah merdeka. British hang keluar belah lah punya pasal ya. Jadi apa reaksi orang kampung bila ada sekolah jenis kebangsaan Cina? Masalah tu. Orang Melayu kan, tak apa. Pergi lah, mereka nak sekolah mereka habis. Jadi betul ke dasar pecah perintah yang digembar-gemburkan selama hari ni memang dibuat oleh British? Sekejap lagi saya tengok baca soalan. Tak apa, mana ni apa ada soalan apa tanya. Sekejap lagi saya jawab lah. Tu yang kita kena fikir. Think out of the box. Kata orang putih kata fikir di luar kotak. Tu baru isu pendidikan. Saya dah cerita lah sebelum ni pasal isu pendidikan. Macam mana jadi UEC, SGKC apa semua. Jadi law ni yang kita duk lawan suruh hapus sekolah Cina, UEC apa bala semua ni. Nak hapus kot mana? Sebab kita kat apa nak hapus kot mana? Nak hapus dengan cara apa? Hampa tak ada duit, hampa tak boleh beli polisi, hampa tak boleh beli dasar kerajaan, hampa tak boleh beli, hampa tak ada duit. Mereka ada duit, mereka boleh beli. Jadi kita ni duk kena muhung dah lama dah. Okey, apa lagi isu kampung baru? Kampung baru ni pusat lah, menjadi satu pusat center kepada masyarakat Cina untuk diaspora, untuk bergerak keluar ke seluruh kawasan orang-orang Melayu. Betul lah, ni pun masalah juga kartel ni. Dia jadi satu pusat. Apa yang menarik pasal isu kampung baru ni? Pasal dia duduk di kawasan pinggir bandar. Dia dekat-dekat dengan bandar. Lah hampa pergi cari tengok di kawasan hampa sendirilah. Ada tak kampung baru dalam pekan? Expectation British dan MCA pada ketika itu ialah selepas 40 tahun kawasan-kawasan ni akan jadi kawasan bandar. Tu Razak nampak benda ni. Tu Razak nampak benda ni. Jadi dia tubuhkan Felda dengan mengharapkan 30 tahun selepas Felda akan jadi bandar satelit. Tapi pemimpin selepas tu melikupkan Felda. Bagi bantuan, bagi sumbat masuk mulut. Tak mau usaha apa tu. Kita duduk terperak dalam pemikiran kita. Kita rasa kita ni superior, kita adalah tuan. Tuan apa ni? Kita kena faham bangsa lain. Kalau kita nak maju, kita kena faham bangsa lain. Kita kena duduk bercampur dengan bangsa lain.
Macam Cina duduk campur dengan kita. Mereka faham kita. Mereka tahu hati budi kita. Kita tahu hati budi Cina. Politik dia lah. Kita tahu hati budi dia. Kita tengok dengan pandangan kita. Oh, di Cina ni bahaya. Cina ni lagu ni, Cina ni lagu tu. Bangsa ni lagu ni, bangsa ni lagu tu. Tapi, mereka bergerak maju. Doktor, berapa ramai doktor Cina? Peguam, berapa ramai peguam India? Benda ni benda basic je. Hampa bayang, yang duduk dalam DAP tu, kebanyakannya peguam. Bukanlah tak ada orang Melayu ni yang peguam, ada. Tapi, ada beza yang ketara antara pemikiran peguam Cina, India dengan peguam Melayu. Pok Cina India, mereka berani cabar perlembagaan. Orang Melayu kita berani cabar perlembagaan untuk menegakkan hak orang Melayu. Mana ada lah. Kalau dia menegakkan pun kalah lah kali. Pasal dia seorang, stand alone. Anak taki tu buat lah. Isu kampung baru ni daripada sudut ekonomi pula. Bantuan-bantuan yang diberi kepada mereka. Saya ambil contoh lah dekat Pahang. Pasal saya punya paper saya faham kan. Kampung baru Melayu ada lebih kurang 10. Daripada 10 tinggal 2. Yang lain semua tinggal. Habis orang Melayu belah habis. Dia tak sanggup duduk. British, daripada situ urus tak habis sebelum saya nak masuk ke dalam bantuan. Cina ni dia pandai. Cina ni, dia sebelum ada kampung baru, mereka dah ada pegawai kebajikan. British dah buat dah dulu. Lepas tu mereka sambung saja. Dia panggil ACAO, Assistant Chinese Welfare, ACAO, Assistant Officer, lebih kurang macam tu lah. ACAO ni diletakkan di bawah DO ni orang putih lah. Orang putih. Jadi apa tugas ACAO ni? ACAO Cina ni. Jadi mereka ni semua bawah MCA dan bawah Huai Kuan. Dilantik lah Huai Kuan, kursi gelap, Dewan Perdagangan Cina. Okey. Kerja mereka di Cina ni sangat sistematik. Jadi setiap kampung baru, setiap satu daerah akan ada seorang pegawai yang akan bagi tahu kepada DO apa masalah di kampung-kampung baru ni. Contoh ni tak ada air, ni tak ada jambatan, ni tak ada rumah, ni tak ada tanah sini rosak, tanah sini tak elok. Jadi semua maklumat ni dibawa oleh DO ke peringkat SWC, Jawatan Kuasa Peperangan Peringkat Negeri. Daripada maklumat negeri dibawa ke peringkat persekutuan federal. Jadi federal dia akan keluar konsensus. Lepas tu dia akan keluar laporan tahunan. InsyaAllah. Okey. Jadi semua masalah ni disalurkan kepada pegawai-pegawai Cina yang dilantik. Jadi bila mereka tahu masalah-masalah tu, mereka tekan. Yang pertama, mereka tekan apa? Okey, hampa nak pindah kami boleh. Pasal Cina-Cina ni semua duduk pinggir-pinggir hutan. Mereka dah selesa, mereka dah belah babi, belah anjing, belah itik, makan minum tanian apa, mereka duduk di tepi-tepi hutan. Dan mereka duduk tak jauh di kawasan Kok Getah, mereka boleh pergi motor. Jadi macam orang kampung lah, orang kampung. Kami tak mau pindah. Kalau nak pindah bayar, bagi duit. Memang ada laporan. British keluarkan duit, bagi allow 500 tahun 50. Pindah. Okey. Contohnya, penduduk dekat Cameron Highland, mereka dulu duduk di kawasan lain, berselerak ni. Lepas tu mereka dipindahkan ke Bertam Blue Valley. Blue Valley ni, Bertam Blue Valley di Cameron Highland tu lah tempat Cina Tanah Sayok. Yang duk kecoh dulu apa kerajaan Pahang duk lawan dengan pok-pok tu untuk tolak tanah sayok depa ni. Benda tu berlaku tahun 50. Ada orang Melayu pergi marah tak? Mana ada orang Melayu? Apa nak tanah sayok apa pergi duduk tempat hang yang kacau aku tu dah. Lepas tu isu naik tanah. Oh, Cina ni balas tanah lah, Cina ni curi tanah, bayar tanah ni apalah semua. Sikap kita tu, kita rasa tak penting lah. Tanah ni bukan tanah aku, PB.
Bertan Blue Valley tu, yang famous sekarang ni, yang isu Cameron 2-3 tahun lepas yang tolak sayang tu. Itu kampung baru yang diwujudkan tahun 52. Itu satu contoh. Sama juga di Raub. Raub mereka sebut Sungai Lui. Sungai Lui tu memang famous. Memang kawasan black area. Ramai polis tentera mati. Ada rekod dia. Dan di situlah cimping duduk berkumpul apa semua. Lepas habis, okey, buka kampung baru. Sebelah kampung baru Cina ada kampung baru Melayu. Ada kampung baru Melayu. Saya cerita ni berdasarkan rekod lah, kan saya cerita. Tapi apa jadi kampung baru Melayu? Kampung baru Melayu tu, orang Melayu semua belah keluar. Pasal apa dia keluar? Okey, ni saya cerita pula Melayu. Melayu ah. Okey, tadi kita ada SCAO Cina. Melayu British bagi kepada UMNO. Okey, UMNO hang buat. Jadi UMNO melalui Menteri Besar, melalui pegawai, melalui apa advisor apa semua apa bala ni, kemudiannya setiap kawasan mungkin diberikan kepada Tok Mulu. Tok Mulu tak buat apa pun. Ada satu laporan. Ada satu laporan. Bila dia tanya, British advisor tanya kat Tok Penghulu semua. Okey, kampung-kampung baru yang Melayu apa jadi? Okey, semua bagus. Lah apa lagu tu orang Melayu. Bila tanya hang kawasan hang ada masalah apa? Kami tak ada masalah apa Datuk. Kat kaki jet ni. Kat kaki jet ni. Kampung ada masalah? Tak ada apa, kampung tak ada masalah apa. Bila mai satu orang cerita kampung saya masalah macam ni, oh dia ni baru ni duk cerita buruk ni macam kampung kita. Kat kawan tu pula jadi jahat. Tu sikap orang Melayu. Macam tu juga tahun 50. Bila tanya kampung baru Melayu apa jadi, tak ada apa jadi, semua okey. Tapi bila hampa baca surat-surat yang ditulis oleh orang-orang penduduk kampung baru Melayu kepada Sultan, oh mamu yak mata. Tak dapat apa. Lepas habaq kami duduk di tanah yang kering, kontang. Rumah kami buat sendiri. Cina sebelum dia pindah, mereka buat rumah siap dah. Buat rumah siap dah. Hang masuk cuci kaki je. Lepas tu yang lelek tu hang pandai-pandai lah. Hang tanam lah sayur lah, nak beli, nak itik apa semua, hang pandai-pandai hang. Hak Melayu ni, apa pun tak dapat. Tak dapat apa. Tapi apa yang pok-pok Cina ni buat? Selepas wujud kampung baru, selepas 40 tahun, 50 tahun wujud kampung baru, hampa boleh baca semua buku-buku kampung baru tulisan orang Cina. Mereka kata kami kena naya, kami dikepung, kami duduk dalam concentration camp, camp tahanan lah kampung baru ni. Kami tak diberi perhatian sewajarnya oleh kerajaan. Tu hampa nampak depa manipulate cerita. Kita siapa nak manipulate cerita? Mana ada. Dah lah manipulate cerita pun tak boleh. Orang yang nak mengkaji sejarah Cina tu pun tak ada. Yang nak mencabar polisian-polisian ni kemukakan oleh orang Cina ni pun tak ada. Macam lah ni lah kita dapat bantuan ni, bantuan bukan baguslah dapat bantuan. Saya pun terima juga bantuan apa sikit. Siapa berapa pasal tak? Kenapa Cina tak ada bunyi apa? Lepas jatuh PH ni, Cina haram sebunyi patah sebut, tak bunyi sepatah pun. Hampa fikir tak? Hampa perasan tak? Apa yang mereka ada? Apa yang mereka duk sengat? Pasal apa mereka sengat? Isu tanah di kampung baru. Tanah ni status apa? Kawan saya kata, tanah Rizab ni dah start buat tahun 40-an. Jadi tanah-tanah yang dia ambil tu tanah siapa? Itulah tanah Melayu. Tanah Rizab Melayu. Yang diletakkan di bawah persekutuan dan kerajaan negeri.
Satu keluarga yang duduk di kampung baru dapat 10 ekar. 10 ekar tapak rumah, 10 ekar lagi kebun. Benda yang sama lah Feda dah buat. Feda tu tiru kampung baru. Nampak benda ni yang saya cerita ni lah. Kalau tak nampak tak tahu lah. Jadi kita ni menang sorak kampung Tergadai. Sorak lagi boleh, bisin lagi boleh. Bisin tak boleh bisin, tak boleh buat apa pun. Bila kita bagi, kita try and error. Kita bagi, kita okey tak apa, kita bagilah kawan ni, parti ni memantau lingkup. Kita apa, kita bagi parti ni pula lingkup. Lain kali tinggal orang Melayu. Kita tak pernah nak mencabar satu-satu keputusan pasal kita ni sudah diajak takut. Kita takut untuk bercakap tentang hak kita. Pasal tanah tadi, lagi tak kenal tanah kita sendiri, mampu pergi. Tu tanah dia, mampu pergi kat dia, punya pasal kat dia. Pernah ni lama dah, Syekh Hadi dah sebut. Ramai dah ahli-ahli sosiologi Melayu duk sebut. Orang Melayu ni lagi benda tu tak kena batang hidung dia, dia duduk macam tu. Ada satu tempat di Pulau Pinang, tak salah saya, cerita ni lama dah. Cina ni duk beli tanah ni sikit. Pak Long yang duduk tu, dia kata mampu piah tanah tu Cina nak ambil pasal. Sampai satu hari, Cina tu silap macam mana tak, dia pergi letak barang atas tanah dia lah, tanah Pak Long ni. Pak Long ni punya bisi, pam. Lelah kali jadi apa tanah tu? Lelah Cina beli tanah Pak Long tu. Kenal lah orang tu, orang Melayu. Tabung duit belah. Sudah tantuk botol Kedah. Tunggu. Dulu saya ceramah kat masjid-masjid di Pulau Pinang. Totol duduk panas dia kan. Tapi saya contoh realiti. Kita ni sikap acuh tak acuh. Sikap kita sambil lewat. Kita duk marah. Bila jadi isu baru kita nak marah. Nak marah buat apa? Benda dah jadi. Macam isu Derian di Raut tu. Kampung baru saya cerita tadi. Kampung baru tu dah wujud tahun 52. Tahun 52. 60 tahun dah wujud di kampung tu. Tak ada siapa pun ambil peduli di kampung tu. Yang duduk di situ bekas tentera dan polis. Tapi boleh buat apa? Mereka tanam Derian, mereka tanam lah. Tengok Pak Long yang cerita, Pak Cik tu cerita. Ada apa, berlaku hidden hand dalam tu, ada bagi duit lah, apalah, bawah meja lah untuk tanah itu gini apa semua. Nak salah apa? Jangan salah orang, salah diri kita. Salah diri kita sendiri pasal kita tak ambil cakna. Kita tak ambil peduli apa yang berlaku kat sekeliling kita. Yang kita duk kepo sangat jiran-jiran. Sibuk lah fitnah kawan ni, kutuk kawan ni. Duk tengok jiran kita pakai lagu ni, jiran kita pakai lagu tu. Tak cuba sikap tu dibawa kepada yang lebih besar. Weh, tanah ni tanah siapa ni? Pi buka file tanah. Hampa pi beli topo tu, file topo tu RM2 je. Okey, tengok lot. Ni lot siapa? Ambil cakna. Bila benda tu dah berlaku, okey, ni file topo tahun ni saya ada original. Baru boleh lawan di mahkamah. Apa ingat file tanah tu tak boleh ubah? Boleh. Kawan saya dah kena, saya tahu. Tapi saya tak boleh nak cerita banyak-banyak. Bahaya. Solusi. Ni nak bagi solusi lah ni. Pergi beli file topo tu. Pergi simpan seorang satu. Pergi pejabat tanah, pergi beli. Beli simpan. Ada duit beli tanah tu. Kalau tak ada duit, simpan je file topo tu. Simpan je dalam ni. Kalau jadi apa-apa pembangunan di kawasan sendiri, tahu dah. Ni kampung ni tanah siapa? Ni tanah Rizak Persekutuan. Ni tanah Rizak Negeri. Ni tanah pemilik ni. Orang ni beli tanah. Jadi mereka ni betul tak betul. Contohnya kampung Buah Pala di Pulau Pinang. Mereka duduk atas tanah kerajaan. Ataupun mereka duduk atas tanah orang.
Dulu-dulu orang kampung, untuk orang kaya-kaya dulu-dulu dia tak beli. Tak apalah, hangpa nak duduk-duduk lah atas tanah aku. Tapi sampai satu masa hangpa kena keluar, buat perjanjian mulut. Tapi ada agak orang Melayu jenis tak kerti bahasa. Kami dah duduk kat sini 60-70 tahun dah, kenapa nak halau kami? Tak masalah dah cerita. Dia duduk atas tanah orang. Bila Cina perambat, tahu pula keluar. Bila sama-sama Melayu, dah keluar parang. Apa benda lah perangai orang Melayu ni. Beli file topo tu, simpan. Sebab rekod ni dia akan berubah. Rekod-rekod tanah dia akan berubah setiap 10 tahun. 5 tahun, 10 tahun dia akan berubah. Beli, simpan. Tumpang ada tanah Rizal Melayu yang sisa-sisa 20% ni, simpan, beli. Tengok. Lepas tu fikir macam mana kita nak naikkan balik nilai Rizal Melayu ni. Sama-sama Melayu beli murah. Bila jual kat Cina, jatuh harga terus. Lagi tak ada harga. Bila Cina beli tanah Rizal Melayu, tukar nama, tanah tu jadi mahal. Tak bodoh lah. Kampung baru tu, yang sekarang ni, yang ada lebih kurang 600 kampung ni, majoritinya dah dapat grant. Dah dapat grant. Jadi hang nak sebut perkataan Cina balik Tongsan, balik apa? Mereka ada grant. Mereka ada grant tanah. Nak halau apa? Kita duk marah atas mulut, balik lah, berambus lampau, tak puas hati dengan Malaysia, berbalik lah negara apa, nak apa tak puas hati apa? Semua ada grant. Silap kalau hampa pilih file topo tu, hampa boleh tengok nama punya banyak Cina. Silap hari bulan. Jadi isu kampung baru ni bukan satu isu yang kecil. Dia center. Dia adalah pusat kepada semua orang Cina. Dia macam kita lah, kampung kita. Itulah kampung mereka yang asal. Kampung baru. Sebab mereka kena pindah. Situlah kampung tradisi mereka. Macam kita lah kampung tradisi kita. Macam kampung Tok Wan saya, Sungai Korok, Al-Ustaz. Itulah kampung tradisi saya. Saya akan balik di rumah situ. Rumah saya Lok Merah, balik. Itu kampung Tok Nenek kita, Tok Nenek saya, Tok Nenek bini saya. Duduk balik lah tiap-tiap tu. Macam ke Cina? Tiap-tiap kali raya Cina, mereka balik mana? Mereka balik kampung baru lah. Itulah kampung mereka. Sebab tu mereka mempertahankan kampung baru tu habis-habisan. Tapi mereka manipulate. Banyak cerita mereka buat, mereka manipulate. Tu baru cerita daripada segi, tadi saya cerita dah buat bantuan daripada segi ekonomi. Dari segi politik saya dah cerita lebih kurang. Daripada segi keselamatan, masa tubuh kampung baru, yang duk jaga orang Melayu, polis kita. Buat pagar keliling apa semua. Tapi taklah jaga sangat. Bukanlah kata polis Melayu pergi jaga kampung baru tu, tak lah sangat. Ada pos-pos kawalan yang dibuat untuk halang daripada komunis-komunis masuk. Mereka tubuh sukarelawan mereka sendiri. Tak celok kelak duit beli uniform. Bagi dah Cina semua pakat lari. Yang orang duk selalu tulis, pemuda-pemuda Cina lari balik ke Cina sebab tak mau melawan komunis. Orang duk sebut yang tu. Yang sebaliknya orang tak sebut. Sebelum nak tubuh Cina-Cina, anak pemuda-pemuda Cina ni lari, tak celok dah berkeluar duit 500,000 untuk beli uniform saja. Lelah bila mereka ni lari, duit uniform tu bagi kat orang Melayu. Yang tu lah tubuh rela. Tu asal dia. SC, Constable Polis, Assistant Polis apa semua tu. Jadi apa dia yang ada kat orang Melayu? Hang duit tak ada. Hang miskin, hang buat cara miskin. Sedar diri tu miskin. Saya pun sedar diri saya miskin. Sebab tu saya berusaha mengaji, buat kerja, buat tu ini macam-macam. Sebab saya miskin. Kalau kaya, kita boleh beli. Kita bukan dekat boleh beli tanah. Kita boleh beli polisi dan dasar yang akan memenangkan orang Melayu.
Hang boleh fund parti politik. Bila hang dah beli orang politik, hang jolok, hang bisik je kat dia. Okey lah ni aku nak Cina aku jangan siapa kacau. Benda ni lah Cina tu buat. Macam isu kat Pasir Gudang yang apa gas tu. Jadi apa Cina tu? Yubin tu yang dia kahwin dengan apa Tokai Kilang tu lah kali. Apa jadi kat dia? Apa tak boleh buat apa? Leleh orang yang mati siapa? Orang Melayu kita yang mati. Jadi apa? Tak jadi apa pun. Kat dia, kat Cina tu. Kedai saman. Saman dekat tu lah. Dia menega biasa je. Jadi tolong lah. Hampa tak boleh terperangkap dalam isu-isu yang duk ada ni. Kena fikir panjang. Kena fikir jauh. Malam ni saya duk tekankan reaksi orang Melayu terhadap kampung baru. Tapi apa yang jadi? Reaksi dia yang lah kemuncak dia. Tahun 50 selepas 50, lepas lebih kurang 19 tahun, orang Melayu baru nampak, oi Melayu dah kena hantam teruk. Orang Melayu ni, kita ni duk sabar bagi peluang ke orang politik, bagi peluang ke orang politik, bagi peluang ke orang politik. 19 tahun sabar. Last kali jadi 13 Mei. 13 Mei itu kemuncak kepada apa yang berlaku terhadap kemarahan orang Melayu semasa tubuh kampung baru bagi kerakyatan, sekolah, universiti, isu bahasa dan sebagainya. Itu kemuncak. Apa tengok, selepas 13 Mei 69, tahun 2019, DAP MCA, dia konsisten. Dia minta benda yang sama. Kami nak pilihan raya bandaran, kami nak bahasa Cina diangkat setaraf dengan perlembagaan. Benda ni mereka minta tahun 52. Bang, 70 tahun tu. Dah mampus dah. Dah mati dah. Yang pejuang-pejuang asal tu dah mati. Mereka bawa agenda tu sampai sekarang. Orang Melayu, kita kena bantah UIC, kita kena bantah SJKC. Hang bantah, tapi sekolah kita, sekolah Melayu macam mana? Ni PDPR ni macam mana? Hang boleh sedia fasiliti apa di sekolah Melayu? Hang boleh lawan ke fasiliti sekolah Cina? Cina boleh buat sekolah dengan kutipan mak bapak. Orang Melayu boleh buat lagu tu lah? Tak boleh lah, kita kena harap duit kerajaan. Tu kata hang miskin, hang buat cara orang miskin. Belajar pandai-pandai, jadi orang kaya. Dah hang kaya, hang boleh kumpul duit, hang buat sekolah sendiri. Hang buat sekolah Melayu swasta, hang lawan polisi kerajaan. Jadi saya orang kata saya suruh apa, saya duk suruh lawan kerajaan. Tapi benda yang sama lah Cina-Cina ni duk buat. Sebab tu mereka boleh mempertahankan UIC. Benda ni realiti. Hang tak payah nak dolak dalih, hang tak payah nak cover apa semua, tak payah. Benda ni realiti. Tak boleh nafi benda tu. Tengok pemimpin Melayu kita, orang muda mana ada apa bagi peluang. Bukan dekat di peringkat politik, di kampung pun macam tu. Saya biasa jadi ketua belia, saya ada cerita dah last saya dulu, pengalaman saya dengan JKK. Sebab tu sampai sekarang pun saya ada sikap panggil macam tu, saya duk rebel. Saya percaya kepada kepimpinan generasi muda. Saya sentiasa sokong orang muda, walaupun saya dah dekat 40. Saya percaya kepada perjuangan orang muda. Tapi biarlah orang muda tu dia faham semua perkara. Janganlah jadi libertat. Tanpa liberal sangat. Lepas nak nafi orang Melayu pun masalah juga. Jadi kita ni kena belajar, kena kenal bangsa lain. Hang jangan duk terperangkap dalam hang ni. Hang Melayu, hang duk cari identiti hang sebagai Melayu. Cari sambil-sambil. Macam saya duk buat, saya cari pasal Kedah, saya cari pasal Melayu Kedah. Sambil-sambil tu saya duk cari pasal Cina. Saya belajar pasal Cina, saya baca semua buku yang Cina tulis. Saya cukup minat zaman politik 40-an, 50-an. Saya baca semua buku-buku tulisan Cina. Sebab tu saya tulis buku Negara Selatan. Law ni saya duk siap Negara Selatan 2. Jadi semua orang kena ada sikap macam tu. Jangan ada sikap apologetik. Hang nak takut apa? Hang nak rasa malu apa? Kalau hang kata hang tuan, hang bersikap sebagai tuan. Walaupun hang tak ada duit.
Walaupun hang rasa diri hang ni dengan Cina tu kaya, mampu dia lah dia kaya. Tapi hang pegang kata aku majoriti, hang kena ada sikap macam tu. Jalan tu David buka lah dada. Bukan buka dada dengan bangsa sendiri. Saya sekolah dulu, saya bertumbuk dengan orang Melayu juga. Saya bertumbuk dengan bangsa sendiri. Tapi orang yang bertumbuk dengan saya tu, dengan Cina lari menikui. Sampai hari ni saya ingat. Kita kena ubah sikap kita, mentaliti kita. Kena istiqamah. Nak berjaya ni bukan senang. Cina tu hampa tengok bonsiu, gotong, semua mesti orang miskin, tak putus asa. Buat sampai boleh, sampai kaya-kaya. Orang Melayu rasa usaha sikit tak boleh. Oh, tak kira orang ni kutuk orang tu kata tak. Lah ni hang tak boleh dah sikap macam tu. Tapi mampu lah orang nak kata apa pun. Hang susah ke hang senang ke hang sendiri tangguh. Hang kaya ke hang miskin ke hang sendiri yang rasa. Hang kena buang dah sikap tu. Jangan terperangkap dengan istilah-istilah yang tak berguna ni. Ni semua mainan-mainan politik zaman sekolah. Orang politik gunakan sekolah mendidik orang Melayu untuk merendah-rendahkan martabat orang Melayu. Sampai kita jadi malu. Mereka pandai orang politik. Anak-anak mereka hantar luar negara. Tapi mereka tak ban kita dengan cara kampung. Anak mereka hantar luar negara. Kita duk ajak lah benda-benda tak tahu hala ni. Benda yang pusing zaman British. Lepas tu benda ni pun terbawa-bawa sampai ketua. Jadi generasi kita ni yang kena buat perubahan. Tak payahlah keluar pergi atas jalan. Tak payah. Kalau dah terpaksa sangat-sangat dah, terdesak dah. Kalau kata contohlah ada seruan daripada agung ke apa ke sultan ke, mai turun pergi lah. Tapi mentaliti kita tu kita kena ubah. Kita kena belajar. Kita kena ambil tahu bangsa ni macam mana mereka bergerak. Mentaliti ni susah nak ubah. Sikap ni satu benda yang susah Amir. Satu benda yang susah kita nak ubah. Tapi kesedaran tu kita kena bercakap hari-hari. Orang Melayu ni dia kena syabak, dia kena tekan, dia kena psycho. Orang Melayu ni jenis psycho. Hang kena psycho dia hari-hari sampai dia percaya. Sen lah bateri. 2% nak habis lah. Okay, jadi dekat tu saja saya cerita. Jadi hampa fikir balik habis-habis apa yang saya kata ni. Isu kampung baru ni adalah permulaan kepada apa yang jadi kepada orang Melayu pada hari ni. Atas sikap kita lah terutamanya yang tak ambil peduli, tak cakna, ambil sikap ambil lewa, sambil lewa. Yang merasakan bahawa apa yang bangsa lain buat kepada bangsa kita tu, selagi tak kena kepada batang hidung kita sendiri, selagi itulah kita rasa bahawa benda tu tak penting. Kita akan pakai istilah bangsa bila diri kita kena. Bila tempat kampung hang kena, baru hang akan cakap, okey, saya orang Melayu. Lagi tak kena batang hidung hang, saya bukan orang Melayu. Ini sikap kita yang perlu kita ubah. Kita kena berjuang. Segala-gala benda kita kena berjuang. Kita kena menega. Keluarlah menega lah apa pun. Bila dah kaya, jangan lupa diri. Hang nak poyo ke hang nak apa, hang poyo dengan bangsa lain. Jangan duk poyo dengan bangsa sendiri. Tu bodoh nama dia. Kalau kita tak ada kemampuan untuk menega, kita support kawan-kawan kita menega. Support dia bukan tentu hang beli, hang share, hang like pun sudah cukup untuk bagi dia semangat. Tak payah nak campaign-campaign apa sangat, BMS apa tu tak payah. Dengan benda-benda yang mudah saja, hang boleh bantu bangsa ni. Tak kisahlah dia menega apa pun, asalkan hang buat benda-benda macam tu. Support moral. Jatuh bangun bangsa tu atas kita sendiri. Sekarang ni dalam isu politik kita diambang kejatuhan. Apa fikir elok? Ni bukan benda konspirasi apa. Kita ni diambang kejatuhan politik. Jaga-jaga. Benda tu biasa jadi dah. Tahun 69.
Jadi itu saja daripada saya. Bateri pun nak habis dah. Ucap terima kasih banyak-banyak. Sekadar itu saja daripada saya. Yang mana soalan tu nanti saya akan buat live lain. Saya pun tak dah baca. Ataupun saya akan balas lagi ya. Sekadar itu sajalah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.